Selamat petang cikgu, kami dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kami membuatkan Google Meet ini untuk menjalankan assessment kita, assignment. So tanpa melengahkan masa, saya buka kepada soalan. Nama cikgu dulu. Nama saya Nur Azhara binti Muhammad Yasir. Okey, tempat cikgu bekerja? Pusat Asuhan Tunas Islam Al-Hidayah Labuan. Okey, cikgu dekat Labuan Ah. Okey. Pengalaman bekerja sepanjang COVID ataupun ceritakan pengalaman anda seharian di sekolah sewaktu pandemik ini. Kalau sepanjang pandemik ni, kalau budak masuk, kita kena cek suhu, sanitize dorang dulu. Tapi sebelum kena sanitize dorang tu, sebelum kelas dengan bilik darjah tu, semua kena bersih lah, confirm kena kasih sanitize. Saya pernah jaga dorang punya kesihatan betul-betul kan. Okey cikgu. Rutin dari pagi sampai habis kerja cikgu ke taska tu? Kalau yang begitu, dari pagi kita kena ke sanitize lah, cek suhu macam biasa. Lepas tu jaga jarak dorang 1 meter setiap satu orang. Kena kasih balik-balik remind lah untuk jaga jarak. Okey, faham. Okay. Cara mengendalikan kanak-kanak di kala pandemik dari segi cara pembelajaran, aktiviti yang dijalankan dan ruang setiap kanak-kanak? Kalau dalam bilik darjah, contoh seperti kalau 4 tahun, kita kena, kalau budak terlalu ramai, kita buatkan group by group. Macam hari Isnin, hari 1 minggu ni, kasih bagi contoh ada 10 orang dalam kelas, 1 minggu kasih 5 orang dulu datang, next minggu yang akan datang 5 orang lagi. Time pandemik ni lah, sebab kalau ruang kelas tu tidak cukup, tidak boleh juga semua masuk. Okey. Kita lah. Okey, cikgu faham. Penerangan yang amat teliti. So kita akan pergi kepada soalan temu bual, iaitu kawan saya akan mulakan. Akil. Terakhir untuk saya Puan, adakah kanak-kanak ni berasa selesa bila diorang pakai yang face shield tu time ketika diorang belajar di kelas? Kalau ikutkan cara dorang memang tidak selesa lah guna face shield tu, sebab kita akan tengok muka dorang tu akan berpeluh, dorang akan jadi rimas lah. Jadi kalau boleh bawa dulu ke ruangan yang lebih selesa, buka dulu, lap dulu dorang punya wajah begitu, baru pakaikan balik. Itu saja dari saya akan passingkan kepada kawan saya yang seterusnya. Okey, dia punya mic problem, so saya bacakan soalan ni Puan. Selamat sejahtera cikgu, nama saya Priscilla. Soalan yang saya hendak ditanyakan adalah, 1, apakah langkah pencegahan yang digunakan sebelum, semasa dan selepas kelas? Lepas tu soalan kedua, apakah cara untuk tenangkan ibu bapa atau risau terhadap anak-anak jika dihantar ke tadika? Soalan ketiga, apakah cara tindakan yang ambil untuk menarik perhatian semasa PDPR dijalankan? Itu sahaja soalan saya daripada saya. Sekian, terima kasih cikgu. Dia ada 3 soalan, nak saya ulang ke cikgu satu-satu? Tak apa, saya jawab satu-satu. Okay. Yang macam soalan yang pertama, apakah langkah pencegahan yang digunakan sebelum, semasa dan selepas kelas? Soalan yang pertama ni, untuk sebelum ni, itulah macam tadi yang saya cakap tu, kena jaga kebersihan, kena cek suhu dorang, pastikan sanitize tangan bilik darjah. Lepas tu suhu dorang kena betul, kalau ada macam daripada mula tu memang dorang dah kurang sehat, memang better baliklah bagi pada ibu bapa dorang, jangan kasih masuk dalam kelas. So itu akan lagi membahayakan kawan-kawannya yang lain. Semasa dan selepas kelas ni pun sama jugalah, sebelum dorang pulang tu kena cek suhu balik, sanitize apa yang patut. Pastikan kita pulangkan dorang tu dalam keadaan sehat, dengan suhu yang baik lah. Untuk soalan kedua ni, kalau macam kita tadika, kita boleh berkontak dengan dorang punya ibu bapa. Macam kita bagi tahu ibu bapa dorang yang anak tuan-tuan, puan-puan begini, send gambar.
Send gambar dengan dorang yang anak dorang ni tengah menjaga jarak. Yang itu tidak semua ibu bapa yang akan tanya lah. Ada juga ibu bapa yang lain akan tanya begitu kalau tadika lah kebanyakannya. Dalam soalan ketiga ni, yang soalan 3 ni untuk PDPR ni ada susah sikit lah untuk kalau budak tadika PDPR ni sebab kita kena bagi dia fokus betul-betul. Ini memang lah kalau tadika ni memang susah sikit kalau untuk PDPR. Sebab 2 tahun, 3 tahun nak tarik perhatian macam mana susah. Kadang-kadang kalau dorang sudah depan cermin, depan telefon, dorang memang tidak akan fokus. Dorang akan cari butang-butang untuk tekan. Jadi kena bagi tahu lah ibu bapa dorang. Kena bagi tahu ibu bapa dorang tolong awasi anak-anak ni. So PDPR lebih kepada ibu bapa lah. Dia kena push daripada ibu bapa, guru jadi facilitator. Ya, betul. Okay, thank you cikgu. So kita akan alihkan soalan kepada Nur Ila. Yang seterusnya ialah perbezaan perkembangan kanak-kanak sebelum dan selepas pandemik. Kan kita semua tahu sebelum pandemik ni kanak-kanak dapat belajar secara bersemuka. Tetapi selepas pandemik melanda, kanak-kanak belajar secara online saja. Jadi apa perbezaan perkembangan yang cikgu boleh nampak? Perbezaan tu banyaklah sebab kita yang akan, kalau cikgu kita akan berhadapan dengan murid tu kan, kita akan ajar orang face to face. Kalau sudah tiba-tiba PDPR, tiba-tiba balik masuk sekolah, dia akan rasa macam kalau kita ulang balik, orang akan lupa. Sebab kadang-kadang kalau kita bagi kerja, bukan murid tu yang buat, tapi parents tu yang buat. Betul. Jadi kalau kita tanya soalan tu balik, orang pun jadi blur-blur lah. Okay, soalan yang terakhir cikgu, sebagai seorang cikgu, apakah masalah yang dihadapi oleh para pendidik pada masa ini untuk mengajar kanak-kanak? Untuk masalah time online, time yang sekarang ni memang banyak lah. Satu, first, macam parents pun tak tekankan untuk anak-anak orang belajar. Sebab masing-masing busy kan. Ya. Lepas tu ada lagi masalah lain dorang, masalah yang ibu bapa tidak pinjamkan dorang untuk gadget untuk pakai dorang PDPR. Bagi dorang macam untuk belajar ni tidak penting. Bagi yang budak-budak 4 tahun, 5 tahun. Itulah masalah yang kita sebagai cikgu ni kena push lah dorang untuk siapkan kerja ni, kerja tu kena balik-balik lagi. Untuk memastikan kerja tu siap. Selamat petang cikgu. So cara-cara memotivasikan kanak-kanak dalam pandemik ni, maksudnya diorang terjejas daripada emosi, lagipun sosial pun tak ada kawan nak kongsi apa yang jadi kat rumah dia itu. So macam mana cikgu cara memotivasikan mereka? Untuk memotivasikan kanak-kanak dalam pandemik ni tidak banyak lah. Itu sebab kalau ikutkan time pandemik ni, diorang punya parents yang patutnya bertanggungjawab lah sebab time pandemik ni diorang bukan dengan kita. Diorang lebih banyak kepada ibu bapa. Kita cuma sekarang ni kena remind diorang punya parents lah. Untuk buat kerja tu kena paksa bagi tahu parents begini kena hantar begini. So kalau kita mau direct dengan budak dengan time pandemik ni memang kita tidak boleh berjumpa, mau datang ke rumah pun memang tidak boleh kan. Ya. Jadi kita kena push lah orang punya ibu parents. Tapi kalau ada jenis parents yang tidak boleh terima, ada jenis parents boleh terima. Ragam ibu bapa macam-macam. Kita kena ikut dia ibu bapa pun sekali. Mana tentang pembelajaran pada masa zaman sekarang ni? Dalam satu ayat. Dalam satu ayat ini macam susah sikit soalan ni. Tahu cikgu dah ambil masa. Amat menyusahkan dalam satu ayat. Satu ayat ni macam banyak ni. Mau kena fikir betul-betul ni. Just kalau bila orang tanya benda yang macam first datang dalam mind. Kalau fikirkan pasal pembelajaran pada masa sekarang. Sebagai seorang guru. Kalau dalam masa sekarang ni, satu ayat je lah memang susah lah untuk mengajar.
Lagi-lagi budak-budak. Lagi kita pun akan, macam mana ni. Memang susah lah. Dah lebih satu ayat tu cikgu. Itulah masalahnya. Bayangkan lagi kami Google Meet, online class. Itulah memang susah lah. Soalan 17, yang soalan kamu ni memang susah-susah lah. Okay. Okay, thank you cikgu. Okay. Okey cikgu, itu saja sesi temu bual kita hari ini. Terima kasih sangat-sangat untuk beri masa cikgu